إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما وارزقنا فهما ربي يسر ولا تعسر أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم صدق الله العظيم. Yang berbahagia Tuan Imam, anggota jawatan kuasa Masjid An-Naim Taman Sri Setia, ahli-ahli jamaah muslimin muslimat, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Ta'ala, maka diberikan kita peluang sekali lagi pada hari ini, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan kita, lapangnya masa kita dapat kita hadir ke rumah Allah, sujud pada Allah, subuh berjamaah, dan kita ambil masa ruang waktu berada pula dalam majlis ilmu, sedikit tazkirah pada pagi ini. Dan insya-Allah pada pagi ini kita tengok sambungan buku yang kita baca berkaitan dengan kelebihan istighfar, fadilat istighfar. Tuan-tuan ada buku, boleh buka muka surat 33. Tajuk pada hari ini, pada pagi ini ialah berkenaan dengan istighfar Nabi Ibrahim alaihi salam. Berkenaan dengan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, seorang Nabi dan Rasul, memohon keampunan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita baca apa yang disebut oleh penulis buku ini. Nabi Ibrahim alaihissalam Nabi Ibrahim alaihissalam dicatatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala seorang yang bersifat awwah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi yang keberapa ni? Nabi Ibrahim AS ni yang kita setiap kali salat kita menyebut nama baginda, merupakan datuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasal daripada keturunan Ismail, Nabi Ismail bin Nabi Ibrahim AS. Baginda merupakan Nabi yang keenam dan Rasul yang ketiga. Nabi yang keenam Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh dan Nabi Ibrahim. Adapun zaman kerasulannya, Rasul yang ketiga selepas Nabi Nuh, selepas Rasulullah Nuh alaihissalam, kemudian Hud alaihissalam, kemudian Saleh, Nabi Nuh, Hud, Saleh, Rasul yang keempat. Betul, Rasul yang keempat selepas Nabi Saleh alaihissalam yang diutuskan kepada kaum Thamud. Disebut dalam kitab ini bagaimana Allah Ta'ala menyifatkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan satu sifat awwah, sebagaimana yang terdapat dalam surah At-Taubah ayat 114. Saya bacakan tadi, Inna Ibrahima, walaupun dia tak petik, tapi itulah yang ada dalam surah At-Taubah 114. Inna Ibrahima la'awwahun halim. Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang bersifat awwah, iaitu banyak berdoa. Awwah dengan makna banyak berdoa, ataupun makna tafsiran banyak berdoa, makna banyak bergantung, selalu mengadu. Itu awwah. Ada apa-apa masalah ataupun tak ada masalah pun dia rasa keberadaan Allah dan kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Banyak berdoa, banyak bergantung. Bila kita banyak bergantung kepada Allah, maka rasa tabah, rasa tenang tu sentiasa ada. Maka sebahagian kitab tafsir sebut Nabi Ibrahim seorang yang tabah, banyak mengadu pada Allah,
dan bila mengadu kepada sesuatu, bukan sesuatu, zat tu, mengadu pada seseorang, kadang-kadang kita boleh release tak? Kita rasa tension, balik rumah mengadu kat orang rumah, sebagaimana Rasulullah SAW takut terima wahyu pertama, mengadu kepada Khadijah, Sayyidatina Khadijah, diselimutkannya, ya ayyuhal muddathir, wahai yang berselimut, ya ayyuhal muzammil, wahai yang berselimut. Itu baru mengadu pada orang, mengadu pada mak ayah, mengadu pada suami, mengadu pada bos, macam-macam lah. Itu baru mengadu pada orang. Yang ni Tuhan kepada orang, Rabbul Alamin. Maka kita rasa kebergantungan, banyak mengadu, banyak merayu, banyak merintih, banyak bergantung, banyak memohon kepada Allah. Itulah awwah. Sifat siapa tu? Sifat Nabi Ibrahim alaihissalam. Kekuatan tu ada. Nabi Ibrahim salah satu Rasul Ulul Azmi. Ulul Azmi kita fahamlah, kita kenal lah. Banyak ujiannya. Banyak ujian, berdepan dengan Namrud lagi, berdepan dengan bapak dia lagi, kita akan baca lepas ni. Berdepan dengan kaum yang sembah berhala, kaum yang menyembah alam, dibakar api lagi. Itu apa kita kata, ujian, kepelbagaian ujian, fitnah, mihnah yang dialami, yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, tetapi dia tabah kerana dia mengadu banyak merintih. Itulah seorang Rasul yang Allah gelarkan kepada dia dengan satu title, Awwahun, banyak berdoa dan banyak merintih kepada Allah Ta'ala. Baik, seterusnya, antara rintihan baginda yang disebut dalam Al-Quran ialah permohonan ampun yang bersungguh-sungguh. Minta ampun bersungguh-sungguh. Walhal kita kata, bila masa Nabi Ibrahim buat dosa, bila dia berdosanya? Sebab dia ni Nabi, Rasul yang maksum. Apa makna maksum? Terpelihara. Tapi dah kerana sifat awah tadi, sifat merendah diri tadi, rasa bersalah juga. Jadi memohon ampun bersungguh-sungguh. Dirinya tak berdosa, tetapi merasakan kaumnya berdosa. Sebab kaumnya musyrik, minta hidayah. Juga kepada bapanya. Hingga kan Allah menegur permohonan baginda. Ini cerita dia. Hingga kan Allah tegur. Tegur makna apa? Ada silap, walaupun tak berdosa. Itu Nabi. Silap ada tak? Ada. Sebab apa? Sebab Nabi ni bashar, bukan malaikat. Silap tu ada, khata' tu ada. Tak? Sebab bukan malaikat, dia Nabi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun silap. Banyak Allah tegur dalam Quran, wahyu turun tegur silap Nabi yang tidak sampai kepada taraf dosa. Silap Nabi tak sebut insya-Allah, Allah pun tegur, janganlah tak sebut insya-Allah, mu kena sebut insya-Allah. Contoh silap Nabi tapi tak berdosa. Dan Allah Ta'ala menegur permohonan baginda yang turut memohon ampun kepada bapanya yang musyrik. Itu silap dia. Berdoa minta ampun sampai peringkat minta ampun kepada ayah dia yang musyrik. Ini panjanglah dia punya perbahasan. Siapa ayah baginda, kalau nak bincang malam karang pun tak habis. Yang dalam Quran sebut Azar, nama terang-terang disebut. Surah Al-An'am ayat 74. Nama ayah dia ni Azar, betul-betul disebut dalam surah Al-An'am ayat 74. Maknanya dari segi nama clear, direct Allah sebut, wa idh qala Ibrahim li abihi Azar. Siapa nama ayah dia? Azar. Siapa nama orang tu? Azar. Cuma ulama khilaf, ulama bahas apakah yang dikatakan abihi dalam Al-An'am ayat 74, ketika mana Nabi Ibrahim berdialog dengan abihi. Abihi ni ulama tafsiran dia pecah kepada dua. Yang pertama kata ayah, betul-betul ayah, ayah kandung. Kita letak bapa lah, memang bapa. Cuma bapa apa? Bapa kandung ataupun bapa saudara. Dua perbahasan ulama. Tak apalah, dia bukan benda yang melibatkan akidah pun. Cuma perbahasan ulama mengatakan, ada yang mengatakan Azar betul-betul bapa kandung Ibrahim bin Azar.
Dalam Quran sebut surah Al-An'am ayat 74. Tetapi sebahagian ulama juga mengatakan dia bukan bapa kandung, tetapi bapa saudara. Sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya ayah aku dan ayah kamu ahli neraka. Ni pun satu hadis yang kontroversi juga. Ingat tak dulu 5-6 tahun selama dah cerita ni, seorang ustaz yang popular, kita kata ustaz selebriti lah ustaz selebriti juga, saya tak nak sebutlah nama dia. Dia mengatakan bapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli neraka. Heboh satu Malaysia. Dah sampai peringkat ada hak ekstrim mengkafirkan, mu kafir kata dia. Mu ni ustaz kafir mu ni, mu kata bapa Rasulullah ahli neraka. Tu panjang cerita pula lah. Ada hadis yang Nabi kata, apabila seorang lelaki bertanya, mana ayah aku sekarang? Seorang lelaki bertanya Rasulullah, ayah aku kat mana sekarang? Nabi jawab, ayahmu dan ayah aku dalam neraka. Maka ulama bahas takwil lagi, apakah yang dikatakan aba, inna abi. Jadi ulama menggambarkan inna syarah hadis tu, sesungguhnya ayah aku dan ayahmu dalam neraka sebab sama-sama kafir. Ayahmu kafir dalam neraka. Ayah Nabi itu siapa? Ulama mentakwilkan ayah saudara, bapa saudara, iaitu Abu Talib. Tu kerana apa? Kerana nak menyelamatkan pandangan yang mengatakan bapa Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahli neraka, kerana mereka hidup zaman fatrah, zaman tak ada Nabi, tak sampai kepada mereka dakwah. Macam mana nak sampai dakwah? Nabi pun tak lahir lagi. Bapa Nabi Abdullah meninggal sebelum Nabi kita lahir. Bonda Nabi sallallahu alaihi wasallam Aminah meninggal sebelum Nabi menjadi rasul. Tak sampai kepadanya dakwah, hidup zaman fatrah. Nabi sebelum Rasulullah pun bukan zaman dia, duduk tengah-tengah. Maka ulama mengatakan mereka ahli fitrah, tidak diazab. Allah sebut dalam Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Aku tidak mengazab kaum yang belum sampai kepada mereka rasul. Yang Allah azab kaum Samud, kaum Ad, rasul dah ada, lawan juga, hak tu neraka. Kaum Nabi Nuh dah ada, lawan juga. Kaum mana-mana Nabi yang ada pada mereka Nabi, sampai kepada mereka dakwah, turun kepada mereka kitab, sampai pada mereka wahyu, degil juga, yang tu Allah azab. Adapun bapa baginda Rasulullah SAW, mak baginda, bonda baginda, ulama kata, pegang ayat tadi, Allah kata, wa ma kunna mu'adzibin, Allah ta'adzab hatta nab'atha rasula, selagi tak sampai kepadanya rasul dan dakwah. Jadi sebab tu ulama mentakwil sama juga ayat ni. Ketika mana Nabi Ibrahim berdialog dengan ayahnya ayah kandung ke ataupun ayah saudara yang bernama Azar, itu perbahasan yang panjang. Cuma nak bagi jelas benda tu. Jadi dia memohon ampun kepada bapanya yang musyrik. Dia minta Allah ampunkan bapanya tadi ataupun bapa kandungnya tadi, Azar, yang musyrik. Sebab tu kita pegang, ulama, bukan kita lah, ulama buat pegangan, ulama buat pandangan ulama, hukum Allah Ta'ala tak boleh minta ampun kepada orang yang confirm mati dalam keadaan musyrik. Mendoakan keampunan kepada orang bukan Islam yang telah pergi. Tak payahlah tunjuk kita ni liberal sangat lah. Nak minta ampun juga dalam keadaan kufurnya jelas. Ya Allah ampunlah Fir'aun, ya Allah, jangan cari pasal. Ya Allah ampunlah Abu Lahab, ya Allah, jangan cari pasal. Ya Allah ampunlah Namrud, ya Allah ampunlah Abu Jahal. Dosa pula doa macam tu. Kerana jelas turunnya wahyu dalam Quran sebut. Cuma yang bukan Islam ni kita doa, hak boleh doa hidayah. Doakan hidayah, ya Allah berilah dia hidayah, dia masuk Islam. Bila dah mati nak buat apa lagi dah? Takkan nak minta ampun, tak boleh, jelas larangan tersebut.
memohon ampun kepada bapanya yang musyrik. Dalam Quran sebut wa ma kana istighfaru Ibrahim li abihi illa am mau'idatin wa'adaha iyyah. Jelas dalam surah yang sama, ayat yang sama. Dan tidaklah istighfar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim minta ampun, ya Allah ampunlah Azar, ya Allah ampunlah Azar. Azar ni bapak dia ataupun bapak saudara Nabi Ibrahim, melainkan dia telah berjanji kepada Azar untuk memohon ampun, istighfar. Janji dia dengan Azar tadi. Falamma tabayyana lahu, bila terang turun wahyu, Nabi Ibrahim dapat wahyu kan. Allah kata apa dalam wahyu? Wahai Ibrahim, Azar ini kafir, kufur, musyrik dan kekal sebagai musyrik. Matinya pun mati musyrik walaupun masih hidup. Sebab Allah Tuhan dia tahu belaka. Abu Lahab hidup lagi, duk tengah duk kacau Nabi, duk tengah membungsuh dengan Nabi, sehat segar bugar lagi. Allah tahu dah dia ni mati kafir, tabbat yada abi lahabin wa tab. Maka pengisytiharan Allah, orang macam ni langsung tak ada peluang dah dapat hidayah. Dia tak Islam dah. Allah tahu benda sekarang, benda dulu dan benda akan datang. Sebagaimana Abu Lahab, Allah tahu dah sampai sudah tak beriman. Macam tu jugalah Azar. Maka turunnya wahyu jelas. Falamma tabayyana lahu, jelas bagi Nabi Ibrahim, innahu aduwwun lillah. Allah kata dia ni musuh aku. Azar ni musuh aku, kata Allah. Syirik, sembah berhala, ngajak orang sembah berhala, mensyirikkan aku sampai ke mati dia syirik. Maka tabarra'a minhu, Nabi Ibrahim berlepas diri. Nabi Ibrahim berlepas diri, dia tidak lagi mendoakan kepada Azar yang musyrik. Mana mendoakan kepada musyrik kafir keampunan dosa tidaklah dibenarkan dalam agama kita. Baik, balik pada cerita kita habiskan. Selepas itu baginda menghentikan tu dia. Selepas itu baginda menghentikan permohonan ampun kepada bapanya Azar, kerana tidak boleh lagi memohon ampun kepada orang yang mati musyrik, melainkan ketika dia hidup. Doanya apa? Doa dia kembali kepada Islam, balik kepada hidayah, terima hidayah. Yang tu memang diajar, bahkan digalakkan. Bahkan kita doa pula. Takut pula kita, nanti Allah tanya, berjiran lama mana dah dengan non-Muslim, berkawan lama mana dah dengan bukan Islam, tapi tak pernah sampaikan dakwah. Tak, paling kurang berdakwah apa pun tak, paling kurang doa. Allahumma hdihim bihidayatil Islam. Ringkas aja, Allahumma hdihim bihidayatil Islam. Ya Allah, bimbinglah dia, hidayahlah dia dengan hidayah Islam. Tu paling kurang, paling minimum. Baik, ungkapan istighfar baginda amat baik untuk kita amalkan, iaitu ayat 41 surah Ibrahim. Ini boleh kita jadikan sebagai doa kita, amalan kita, wirid kita, istighfar kita. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan, Rabbana ighfirli wali walidayya, ampunlah aku dan ampunlah dua ibu bapaku. Doa Nabi Ibrahim, ulama kata ketika belum turun ayat yang mengatakan bapaknya musyrik. Rabbana ighfirli wali walidayya, ya Allah ampunlah dosaku, wali walidayya juga untuk mak ayah aku. Doa ni ketika belum turun wahyu yang menegur Nabi Ibrahim, jangan minta ampun kepada bapakmu yang mati musyrik. Jadi kita boleh amalkan, sebab mak ayah kita tak ada masalah, semua Islam. Tak, Rabbana ighfirli, ampunlah dosaku, wali walidayya juga kepada mak dan ayahku, walil mu'minin juga pada orang beriman, yauma yaqumul hisab, pada hari yaqumul hisab, pada hari berdirinya manusia, yaqum berdirinya manusia, al-hisab, al-hisab berdepan dengan Allah untuk dihisab, yakni hari mahsyar, hari kebangkitan, yaumuddin, hari pembalasan. Allah ampun kita, ampun kedua ibu bapa kita. Boleh kita amalkan, kalau nak boleh nak hafal pun hafalah. Jadikan zikir kita, istighfar kita. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minin yauma yaqumul hisab, dan kepada orang-orang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan al-hisab. Dalam ungkapan doa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim, perenggan bawah Nabi Nuh kita dah baca bulan lepas kan, ingat lagi ketika mana Nabi Nuh berdoa, istighfar Nabi Nuh. Dalam ungkapan doa Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim alaihimassalam, nyata bahawa kedua-dua insan pilihan ini memasukkan orang beriman dalam senarai permohonan ampun mereka berdua.
Mereka masukkan permohonan ampun, termasuklah mak ayah, ibu bapa dan orang beriman. Tanda kita sayang. Sayang pada mak ayah, minta doa pada dia. Sayang pada anak-anak, doa pada dia. Sayang pada suami, doa pada suami. Sayang pada isteri, doa pada isteri. Sayang kepada sahabat, apatah lagi Nabi, sayang pada kaum dia, mendoakan keampunannya. Sayang pada ayah, Nabi Ibrahim sayang pada ayah, doa, tapi dah Allah larang. Sayangnya pada ayah, doa, tiba-tiba Allah larang. Maka bila bertembung antara Allah dengan ayah yang kita sayang, siapa menang? Sudah tentu Allah. Dalam riwayat sebut di mahsyar, dialog Nabi Ibrahim dengan ayahnya tadi. Berdialog di mahsyar. Allah tahu benda ni tak berlaku lagi, tapi Allah tahu ilmu Allah merentah segala-galanya. Di mahsyar, Nabi Ibrahim nampak ayah dia dengan muka yang kotor. Dalam Quran sebutkan manusia bangkit alaiha ghabarah, qatarah ghabarah, wajah orang-orang musyrikin, wajah penyembah berhala, wajah orang-orang kafir bangkit di mahsyar. Bagaimana keadaan orang musyrikin, hak tak kenal Allah, tak beriman pada Allah, hak kafir ni bangkit dalam keadaan qatarah ghabarah, kotor, tak ada seri, tak ada cahaya langsung. Wajah orang beriman berseri, bercahaya dengan la ilaha illallah, kerana tauhidnya, kerana imannya, kerana amalnya, kerana ibadahnya. Wajah semua mukmin, kita semua insya-Allah, Allahumma amin, bangkit dalam keadaan wajah berseri kerana beriman. Adapun hak tak beriman, hak kafir, hak musyrik ni bangkit dalam keadaan qatarah ghabarah, kotor, gelap, tak berseri, takut, wajah menakutkan, abusan, yauman abusan, pada hari itu abusan, rasa gerun, bimbang, takut. Termasuklah Azar tadi yang dikatakan bapa atau bapa saudara Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim jumpa dia di mahsyar. Apa kata Nabi Ibrahim? Alam aqul laka alla ta'sini, alam aqul laka alla ta'sini, aku dah kabarkan dulu, jangan lawan aku, kata Nabi Ibrahim, jangan lawan dakwah aku. Maka apa jawab Azar di mahsyar ni? Dia kata, hari ni aku tak lawan dah. Lewat benar. Falihum la a'sika. Hari ni aku tak lawan dah mu. Beriman dah denganmu. Tu tengok bagaimana orang kufur, orang musyrik, dia beriman di mahsyar, baru nak yakin di mahsyar, baru nak yakin dalam neraka. Sudahnya mereka tetap ahli neraka, sebagaimana orang-orang yang kufur pada Allah Ta'ala. Abu Lahab, Fir'aun, Azar, Namrud, Abu Jahal, semuanya itu yang tidak ada la ilaha illallah, mereka itu ashabun nar, ahli neraka, wal iyadu billah. Baik, balik pada cerita Nabi Ibrahim AS. Jadi memasukkan orang beriman dalam senarai permohonan ampun mereka berdua. Dalam hal ini beristighfar kepada golongan beriman merupakan sunnah para Nabi. Dikira sebagai sunnah minta ampun kepada orang beriman. Sebab tu doa kita selalu sebutkan wali jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu sunnah. Ya Allah, ampunlah aku, ampunlah mak ayah aku, termasuklah abaina wa ummahatina, mak kita, ayah kita, wa ajdadina, datuk kita, wa jaddatina, nenek kita, wa apa lagi, azwajana, pasangan-pasangan hidup kita, suami kita, auladana, isteri kita, anak-anak kita, semua tu. Sudahnya ujung sekali wali jami'in muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, kepada semua orang Islam, orang mukmin, orang muslim. Itu dikira sebagai sunnah. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang pun yang beriman, ma min 'abdin muslimin yad'u li akhihi, dia berdoa kepada saudaranya, terutama doa dalam keadaan saudara dia tak tahu. Saya dah sebut sebelum ni kan, doakan kepada saudara kita, kita tak khabar pun kat dia. Tak. Dan dia pun tak tahu yang ada orang doa kat dia. Saja-saja, memang kerana kita ikhlas, memang aku nak berdoa sungguh, aku sayang ke dia, tak khabar kat dia pun tak apa. Doa di belakang dia, doa dalam keadaan yang menerima doa tu tak tahu. Doa kepada saudara kita, sahabat kita, sama-sama Islam, dalam keadaan dia pun tak tahu, kita doakan dia. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, qalal malak, malaikat pun kata apa? Walaka bimislin, mu pun dapat apa yang mu doa. Subhanallah. Tak?
Jadi kalau tuan-tuan doakan keampunan kepada siapa sahaja, doa apa sajalah. Kalau doa ampun, malaikat kata, ya Allah ampunlah dia, ya Allah, kerana dia minta ampun bagi pihak saudara dia. Kalau doa murah rezeki, malaikat kata apa? Walaka bimislin, mu pun malaikat doakan murah rezeki juga pada kamu. Sebab dia mendoakan saudaranya murah rezeki ataupun lapang rezeki. Kalau doa sihat, malaikat kata, ya Allah sihatkanlah dia juga, ya Allah. Kalau doa apa lagi? Macam-macam doa kita boleh minta. Segala kebaikan kita minta pada orang lain, malaikat mendoakan pada Allah, ya Allah berilah walaka bimislin, bagi dia ni seumpama apa dia minta pada saudaranya yang lain. Keikhlasan doa kita pada saudara kita, ya Allah ampunlah dia, selamatkanlah dia, panjangkanlah umur dia, sihatkanlah dia, lapangkanlah rezeki dia. Macam-macam kebaikan kita doa pada orang, malaikat akan mengatakan, ya Allah bagi sama macam dia minta. Subhanallah. Tengok Islam ajar kepada kita, tak ada benci, tak ada hasad, tak ada dengki. Tapi dah tak ikut Islam, doa buruk pula. Tak celaka, macam-macam perkataan keluar lah. Doa celaka pada selama Islam. Allahu Akbar. Jadi kita faham daripada apa yang disebut sini sunnah para Nabi. Bukan Nabi kita sahaja, bukan Rasulullah SAW. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim AS mendoakan kepada orang beriman, semoga diampunkan dosanya. Baik, seterusnya muka surat 34. Satu lagi istighfar Nabi Ibrahim. Lagi satu. Dinyatakan oleh Allah dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat dan yang kelima. Yang ni pun boleh kita amalkan, boleh kita hafal, kita baca lepas salat. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana 'alaika tawakkalna, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri. Rabbana 'alaika tawakkalna ini boleh baca lepas ataupun kita keluar rumah. Lain pada bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, boleh tambah doa ni, Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Doa Nabi Ibrahim AS, ya Allah kepadamu aku berserah, bertawakal. Dalam keadaan dia meninggalkan kaumnya, dalam keadaan dia berdakwah kepada kaumnya yang menyembah berhala, yang mengukir berhala, kepada Namrud, kepada Azar bapa kandungnya sendiri ataupun bapa saudaranya itu tadi. Lalu segala dakwah itu usaha dan segala hasilnya bukan balik kita. Usaha balik kita lah. Nah, usaha tu memang daripada kita, dakwah tu ngajak tu lah kita, tapi hasil dia Nabi Ibrahim, Rabbana 'alaika tawakkalna. Nak beriman kau tak beriman bukan kerja kita, bukan milik kita hidayah. Hidayah milik Allah Ta'ala. Rabbana 'alaika tawakkalna, ya wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah kami berserah diri, tawakal, selepas berusaha. Tu kena faham juga. Dalam orang Melayu ni silap faham konsep tawakal. Tawakal selepas ada usaha dan selepas adanya ikhtiar. Lepas dakwah dah, ni Nabi Ibrahim ni lepas dakwah dah, berbuih dah mulut, kabar dekat kaum dia, kabar dekat Namrud, kabar dekat siapa, Azar tadi. Lepas ada usaha ikhtiar, maka hasil dia serah pada Allah Ta'ala. Rabbana 'alaika tawakkalna. Konsep tawakal. Wa ilaika anabna, dan kepadamu lah kami bertaubat, minta ampun. Wa ilaikal masir, dan kepadamu jualah tempat kembali. Tempat kembali mana? Akhirat esok. Kembali kepada Allah Ta'ala. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Itu sama juga. Rabbana tu doa Nabi Ibrahim juga. La taj'alna fitnah, wahai Tuhan janganlah engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. La taj'alna fitnah. Ini doa Nabi Ibrahim, walaupun tak ada kena mengena dengan tajuk istighfar ni, tapi tak apa, boleh kita amalkan. Iaitu berkaitan bagaimana Nabi Ibrahim minta supaya kita jangan kalah dengan kafir. Jangan sampai orang kafir menang, orang kafir merentah, orang kafir menang, menindas kita. Hingga dianggap kekufuran itu sesuatu yang benar. Sebab biasanya orang, ada sebahagian manusia, dia menilai kebenaran berdasarkan kemenangan. Oh, dia menang, ramai sokong dia, maka itulah benar. Sebenarnya tidak.
Jadi bimbangnya Nabi Ibrahim ni, takut-takut kebenaran itu dikalahkan oleh fitnah. Fitnah makna syirik. Pok-pok syirik, pok-pok kufur ni menang, dapat mengatasi. Maka orang nampak, menang kufur, menang syirik, menang pok-pok Yahudi, menang pok-pok Nasrani, menang hak selain pada Islam ni. Orang kata, tengok, dia betul lah tu, dia menang. Na'udzubillah. Maka doanya, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Orang kafir duk melawan kita, lawan sampai dia menang, sehingga orang Islam pun menang juga, Yahudi menang juga, kufur musyrik, betul lah tu. Na'udzubillah. Mereka tidak betul, mereka tidak benar, melainkan mereka berada dalam kesesatan. Juga ada ulama tafsir ayat ni, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Dalam keadaan kita mohon pada Allah, jangan kita jadi fitnah kepada agama. Jangan kita orang Islam ni memberi fitnah kepada agama. Faham? Fitnah bukan makna, fitnah tak ada kena mengena dengan makna bahasa Melayu. Ayat ni fitnatan, fitnah bahasa Arab ya. Kalau fitnah bahasa Melayu ni tuduh orang tak? Tuduh orang tu berzina, tuduh orang tu khalwat, tuduh orang tu macam-macam lah. Itu fitnah bahasa Melayu. Yang ni dia katakan, kita mohon pada Allah, jangan kita ni jadi fitnah, jadi bala kepada agama. Orang nampak Islam ni teruk sebab kita. Na'udzubillah. Orang nampak Islam ni teruk sebab kita. Orang tak berminat pada Islam sebab orang Islam. Mereka kata Islam teroris. Pengganas. Sebab apa? Rupanya pok-pokmu duk buat macam tu. Dengan image kamu macam tu, lalu claim, dia mengaku inilah Islam. Itu fitnah kepada agama. Wal'iyadzubillah. Kita minta jauh. Doa Nabi Ibrahim. Macam tu ke Islam? Bunuh orang kafir. Asal kafir je bunuh. Asal kafir je bunuh. Tak, bukan. Siapa aja? ISIS, apa lagi nama? Al-Qaeda, apa lagi nama? Macam-macam nama tak? Islam ke tu? Walaupun orang kata propaganda, tapi katakanlah memang betul lah adanya ISIS, adanya Al-Qaeda, lalu orang kafir tengok, apalah pejuang Islam ni, jihad nak bunuh orang je, menyebarkan kebencian je. Tidak sama sekali. Jadi hak jenis ni lah jadi fitnah kepada agama. Minta maaf kalau saya boleh guna perkataan penunggang agama pun sama jugalah. Ini fitnah kepada agama, menunggang agama. Faham tak? Image agama. Orang nampak teruk ustaz macam tu. Jadi Islam orang tak berminat. Buka sekolah tahfiz. Ini bukan minta maaf lah, saya bukan, ini jangan salah faham ya. Tapi kes tu ada. Walaupun segelintir, contoh fitnah kepada agama. Buka sekolah pondok, dia eksploitasi pelajar-pelajar pondok. Budak pondok tak mengaji pun, duk ketik derma, duk jual kurma. Buka pondok mengaji lah, tapi budak-budak pondok tu pagi petang siang malam duk jual kurma, jual kismis, jual air yasin. Hak untungnya apa? Untungnya siapa? Tokek dia lah. Ini bukan semua ya, saya tak kata semua, sikit je pun, tapi ada fitnah kepada agama, penunggang agama, laknatullah sebut. Sebab tu doa kita, Rabbana janganlah ya Allah jadikan kami fitnah kepada agama kami, sehingga orang kafir nampak Islam betara tu je budak-budak pondok. Itu je ke budak pondok duk berniaga pagi petang siang malam atas nama jihad, atas nama sedekah, atas nama infak fi sabilillah. Dia eksploitasi. Ini penunggang agama. Inilah doa kita, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan kita jadi fitnah kepada agama. Orang kafir menang sebab tu. Kita nak menang dan berada dalam Islam. Islam menang lawan kafir, kafir kalah sebab kebenaran Islam. Tadi imam kita baca kunut nazilah. Apa dalam kunut nazilah ni? Bukankah minta dengan Allah, ya Allah menangkanlah Islam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim.
Berlindung dalam kunut nazilah tadi kita berlindung, ya Allah aku berlindung daripada keburukan orang kafir. Inna naj'aluka fi nuhuri, ya Allah aku letak kamu ya Allah di tengkuk-tengkuk musuh. Mana kata ya Allah pancunglah kepala musuh, bagi semua mati dalam keadaan hak ini tegak. Nabi baca doa ni ketika musibah turun, ketika perang berdepan dengan musuh. Wa na'udzubika min syururihim, berlindung daripada kejahatan fitnah orang kafir. Ini bukan fitnah orang kafir, fitnah dia sendiri bawa fitnah kepada agama. Na'udzubillah. Dia sendiri bawa fitnah, bawa bala, bawa burukan pada agama. Orang nampak Islam tu teruk sebab mu lah teroris tadi. Sebab golongan-golongan nongtongan agama tadi. Jadi kena berhati-hati agar kita tak termasuk dalam kalangan orang-orang yang memberi fitnah kepada agama, sebagaimana doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana Rabbana innaka antal azizul hakim. Dia minta ampun sudahnya, waghfir lana, ya Allah ampunlah kami ya Allah, innaka sesungguhnya engkau al aziz al hakim, maha berkuasa, maha mulia dan maha bijaksana. Itu doa dia yang ada dalam surah Al-Mumtahanah. Sebagai penutupnya, peranggan bawah sekali, kandungan doa ini bukan sekadar memohon keampunan, malah baginda memohon tetap pendirian. Tetap pendirian. Mohon kepada Allah Ta'ala supaya istiqamah. Sebab nak lawan kafir ni, lilladzina kafaru berdepan dengan orang kafir, makna berdepan dengan kebatilan. Kita belah hak, yakin Islam tu hak, yakin Islam tu benar, maka duduk dalam kebenaran, duduk dalam Islam tu kena tetap pendirian. Sebab lawan hak kafir, tiba-tiba nampak kafir ni asyik menang dia je dah, dia je segala kelebihan ada pada dia, na'udzubillah, maka orang tertarik kepada orang kafir, maka tak, na'udzubillah. Minta tetap pendirian. Ada doa lain pula, Allahumma ya muqallibal qulub. Ada doa lain, Rabbana la tuzigh qulubana. Macam-macam doa, boleh baca, boleh hafal. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, tu doa minta tetap pendirian. Juga doa sebelum beri salam dalam tahiyat akhir, boleh baca dalam tahiyat akhir, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, minta, ya Allah yang membalik-balikkan hati, kekalkanlah kami, pendirian kami di atas agamamu, ala dinika wa ala ta'atika, atas agamamu dan di atas ketaatanmu sampailah mati. Walaupun dikenakan tekanan dan penindasan, walaupun ditekan, walaupun dibakar. Nabi Ibrahim dibakar, bukan setakat tekan biasa-biasa macam kita ni. Kita ni kadang-kadang tak ada apa pun. Tak, orang kafir buat apa kat kita? Dari segi fizikalnya lah, walaupun dari segi banyak orang kafir buat pada kita sebenarnya. Dan orang yang menjadi tali baru kepada orang kafir, betul tak? Walaupun dia Muslim, kita tak kata dia kafir lah, tapi perangai sebiji macam kafir. Bala kepada umat Islam Malaysia 40 tahun daging import, betul tak? Tahu kes tu? Ni bukan kerja perangai macam kafir ni. Walaupun wallahu alam kita tak pastilah kerja apa ni. Ni kerja kafir ni, walaupun Muslim perangai macam kafir. Tak. Kata Ustaz, 40 tahun rupanya benda tu. Kartel daging import, cop halal palsu. Alhamdulillah, tak apa Ustaz, saya tak pernah beli Ustaz. Tak pernah beli yang kat kedai. Ya betul, saya pun tak pernah beli. Tapi kita main mikir juga, ya aku tak pernah belilah daging-daging import ni, pergi kat pasar yang fresh, yang lokal. Tak. Kalau kat Kelantan mudah je tepi-tepi jalan, tapi kat sini tak jumpa lagi orang tepi jalan macam tu kat pasar juga. Sudahnya kita fikir, aku tak pernah beli daging import 40 tahun ni yang diragui halalnya. Bukan diragui, memang cak tu penipu semua tu. Tapi kenduri, kita pergi kenduri, kita bakar kat kedai, Allah, perangai macam orang kafir. Buat rasuah semua tu tanggung, jenuh nak jawab esok, hanya kerana keuntungan dunia yang sekejap ini. Jadi ini pun fitnah kepada agama juga. 40 tahun. Allahu Akbar. Baik, jadi tekanan dan penindasan oleh pihak musuh itu merupakan doa Nabi Ibrahim AS, minta tetap pendirian dan minta ampun di atas segala kekurangan dalam berdakwah menegakkan kebenaran. Wallahu a'lam bissawab. Cukup setakat tu. Jadi insya-Allah kita berhenti di sini. Dah habis 2 muka surat je pun, 1 bab berkaitan dengan istighfar Nabi Ibrahim AS, dan kita baca pula
tajuk seterusnya istighfar Nabi Yaqub pada bulan hadapan insya-Allah. Wallahu alam, aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi man wala. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis tasbih kafarah suratul Asr.